Dalam manifesto tawaran Pakatan Rakyat, kita menjanjikan akan menurunkan harga minyak. Dijangkakan sekitar 50 sen untuk meringankan bebanan rakyat yang harga minyak sekarang ini RM1.90 1 liter. Dengan penurunan itu menyebabkan pengangkutan akan jadi murah dan barang-barang akan diturunkan harga. Ini tawaran yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat yang tidak dibuat oleh Barisan Nasional. Saya bekas Seksyen Kanan yang amat berhormat Perdana Menteri di Kementerian Keuangan. Saya memahami perkara ini. Kita tidak mahu janji-janji ini adalah merupakan janji-janji yang manis sahaja. Tetapi janji-janji ini perlu diberikan satu interpretasi yang lebih meluas. Kalau kerajaan Pakatan memerintah harga minyak akan diturunkan. Soalnya, kalau harga minyak diturunkan, persoalan yang timbul ialah siapa yang menggunakan minyak ini. Kalau kita lihat, jika kita menurunkan harga minyak, maksudnya kerajaan terpaksa menampung subsidi, tambahan subsidi. Tambahan subsidi ini sebenarnya menguntungkan golongan yang kaya ataupun golongan yang lebih berada. Masyarakat kampung cuma menggunakan motosikal ataupun kenderaan yang kecil. Manakala nikmat yang diperolehi adalah kepada orang-orang kaya. Jadi ini yang kita patut tekankan. Kerana orang kaya lah kadang-kadang ada kenderaan 2-3 buah kenderaan dan mereka yang menggunakan minyak ini yang lebih banyak daripada masyarakat kampung. Jadi logiknya, jika menurunkan harga minyak bukan menguntungkan rakyat miskin, tetapi menguntungkan orang yang lebih berada. Pakatan Rakyat juga menawarkan dalam manifestonya untuk menurunkan harga kereta secara berperingkat. Bermula dengan penurunan sebanyak 20%. Ini sudah banyak beza dengan apa yang ada sekarang ini. Katakan kereta Menurunkan harga kenderaan. Harga kenderaan ini salah satu hasil kerjaan ialah cukai excise. Kebanyakan cukai excise ini tertakluk kepada kereta-kereta import. Kereta-kereta import ini biasanya dipakai atau dibeli oleh orang-orang yang lebih berada. Masyarakat Malaysia yang ingin memiliki kenderaan biasanya menggunakan kenderaan-kenderaan yang dipasang di negara ini, yang mana cukainya adalah jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan kereta import. Ini juga kalau kita lihat akan menguntungkan orang-orang kaya daripada orang-orang miskin. Pakatan Rakyat juga menawarkan pendidikan percuma kepada seluruh lapisan rakyat, daripada peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Dan dalam masa yang sama, menghapuskan PTPTN, hutang yang amat membebankan pelajar-pelajar. Bila mereka keluar daripada peringkat pengajian tinggi, terpaksa membayar hutang berpuluh tahun. Pakatan Rakyat PTPTN ini ialah satu cara dan satu kaedah bagaimana kerajaan membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pengajian di peringkat pengajian tinggi. Itu matlamat asalnya. Apabila telah tamat pengajian, biasanya mereka akan membayar balik pinjaman tersebut. Kecuali bagi mereka-mereka yang mendapat kelas pertama, mereka dikecualikan. Bagi yang lain, mereka sewajarnya membayar pinjaman tersebut. Seandainya PTPTN ini dihapuskan, tabungan di dalam tabung PTPTN itu juga bakal merosot. Maksudnya kerajaan terpaksa menanggung 43 bilion kos pembiayaan seterusnya. Jadi tabung ini dia merupakan satu tabung pusingan. Duit itu yang kegunaan pembayar pinjaman digunakan semula untuk menyara atau membiayai golongan lain atau orang lain. Inilah yang perlu ada. Seandainya dihapuskan, saya tidak nampak perkara ini menguntungkan seluruh rakyat Malaysia. Benda ini cuma menguntungkan mereka-mereka ataupun segelintir mereka
yang terlibat dengan ataupun pinjaman berkenaan. Jadi sewajarnya lah kita hayati perkara ini. Tetapi di dalam Islam juga ada mengatakan bahawa hutang itu amat penting untuk dibayar. Dan hutang itu kalau kita tidak bayar itu adalah merupakan satu dosa juga kepada kita sebagai orang Islam.